Kemudian makcik tu menjerit lah. Makcik tu cakap dia minta tolong dengan nurse supaya halau saka belaan dia ni, sebab saka dia ni katanya telah pun mula mengganggu orang lain. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang kisah saka seorang pesakit dan kisah-kisah seram yang berlaku dekat dalam sebuah ward. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah ni sebenarnya berlaku dekat seorang perempuan di mana pada satu hari, mak dia ni jatuh sakit. Jadi, dia pun pergilah dekat hospital tu dan dia temankanlah mak dia tu kan. Mula-mula memang tak ada apa pun yang berlaku, sampailah dia mula perasan yang ada seorang pesakit ni. Pesakit tu dia berdepan dengan katil mak dia, selang dua katil. Jadi pesakit tu dia selalu tengok dekat perempuan ni lah. Lepas tu kan, pesakit tu yang dia perasan makcik tu dia selalu bercakap sorang-sorang tau. Makcik tu dia selalu merungut, merengek. Lepas tu dia selalu urut-urut kaki sendiri dan kemudian dia suka pandang dekat perempuan ni tadi. Antara kata-kata yang selalu makcik tu ulang ialah dia kata yang dia ni tak ada siapa nak jaga dia. Lepas tu dia ni nak balik cepat sebab katanya dekat rumah dia tu dia nak jaga anak dia yang cacat. Dia selalu ulang benda tu, maksudnya dia selalu merungut. Lepas tu dia kata dia nak balik sebab dia nak jaga anak cacat. Dia keep on ulang ayat tu lah kan. Mula-mula bagi perempuan ni tadi, dia anggap yang makcik tu tadi mungkinlah macam orang yang kebosanan nak ajak sembang ke apa kan. Tapi setiap kali kalau bila dia tengok dekat makcik tu tak pandang dia tau. Makcik tu akan alihkan pandangan mata dia pada tempat lain. Dan lepas tu makcik tu akan terus merungut. So perempuan ni pun macam layan tak layan sangat. So dia just senyum je lah dekat makcik tu kan. Buat tak layan je lah. Masa awal-awal dia dekat hospital tu, dia temankan mak dia, keadaan masih lagi okey sikit lah. Sampailah makin lama, dia perasan yang perangai makcik yang depan tu tadi semakin teruk. Dia akan selalu merungut, cakap nak balik jaga anak cacat semua. Dan dia akan selalu merengek, especially kalau dia nampak perempuan ni tadi bagi perhatian dekat mak dia sendiri. Macam biasalah kan, kalau mak sakit apa semua, perempuan tu akan pergi mandikan mak dia, temankan mak dia pergi toilet, lap badan mak dia, bagi makan, suap makan apa semua kan. Jadi dia perasan yang makcik ni seakan-akan jealous tau. Bila setiap kali kalau dia buat baik dengan mak dia sendiri, makcik tu akan tengok lepas tu merungut. Dia macam boleh nampak lah yang makcik tu nakkan perhatian. Macam dia dengki lah tengok orang lain dapat layanan istimewa daripada anak kan. Sedangkan makcik ni pula, apa yang perempuan tu perasan ialah tak pernah ada pun satu pun orang yang datang melawat makcik tu sepanjang dia berada dekat dalam hospital. Maksudnya mungkin makcik tu, yelah kan, dia selalu sebut pasal anak dia yang cacat. Jadi perempuan ni macam, mungkinlah betul tak ada waris datang sebab mungkin anak dia tu cacat dekat rumah, tak mampu nak datang ke hospital jaga mak dia. Tu adalah dia punya first impression macam tu lah terhadap makcik ni dengan anak dia tu tadi. Cumanya bila setiap kali perempuan ni dia cuba buat eye contact dengan makcik tu kan, dia macam dia senyum, dia tengok makcik tu. Tapi setiap kali kalau dia perasan yang makcik tu tengah tengok dia tau, macam dia buat kerja, dia perasan lah macam, kan kita boleh rasa kan macam orang tengah tengok, tenung kau kan. Tapi bila dia tengok je dekat makcik tu pandang tempat lain. Pandang ke bawah ke, urut-urut kaki ke, lepas tu merungut, cakap nak balik, macam tu lah. So daripada situlah dia mula rasakan sesuatu yang tak kena tau dengan makcik ni. Dia kata, makcik ni macam ada tanda-tanda orang yang bela saka. Kan biasanya orang kata orang yang bela saka ni, antara tanda-tanda dia ialah dia tak boleh buat eye contact. Tapi tu tak tahulah betul ke tak kan. Cuma tu antara ciri-ciri yang orang selalu kongsikan lah. Sebelum ni, perasaan seram tu cuma ada bila dia rasakan yang macam makcik tu tenung dia. Macam tu je. Kan, rasa pelik. Gitu je. Sampailah pada satu malam ni ada satu kejadian seram yang betul-betul mengganggu dia. Sebab pada malam tu, dia kata yang dia ambil toto, kan, tilam tu, dia letaklah sebelah katil mak dia.
Okay, sebab dia kata malam tu dia rasa penat sangat, jadi dia nak tidur lah. Masa tu jam menunjukkan pukul 10 malam, lebih kurang macam tu. So lepas tu nurse pun padamkan lampu. Dan dia kata yang biasalah kan, kalau korang yang pernah masuk hospital, duduk dalam ward ke apa semua, biasa kita boleh tengok keadaan ward tu, dia bila nurse tutup lampu kan, dia jadi macam sunyi sangat. Apa yang kita boleh dengar biasanya mungkin suara nurse bercakap, tak pun bunyi kipas, macam tu je. Cuma malam tu memang dia punya keseraman tu lain macam sikit. So lepas tu dia pun tertidur. Tiba-tiba dia tersedar sebab ada satu makhluk ni yang berwarna hitam tengah mengesot tau. Bayangkan, tengah mengesot, pergi dekat dengan dia. Dia cuba untuk bagi amaran dekat benda tu supaya jangan dekat dengan dia. Tapi benda tu masih teruskan mengesot, pergi dekat je dengan perempuan tu. Lepas tu kan, bila makhluk tu tak mengendahkan amaran dia ni supaya jangan dekat, dia pun bangun dan kemudian dia pun bacalah beberapa surah. Sebelum lepas tu dia pun nak ambil lah air. Lepas tu kan dia pun renjis lah dekat makhluk ni tadi. Jadi selepas makhluk tu kena renjis dengan air bacaan perempuan ni apa semua tadi kan, makhluk tu pun melompat tau. Tapi dia pergi melompat dekat atas badan satu pesakit yang tengah tenat ni. Dan lagi teruk, lepas tu dia pun ambil lah air tu kan, dia renjis lagi sekali dekat makhluk tu. Lepas tu makhluk tu dia seolah-olah macam melompat masuk dalam mulut pesakit tau. Sampaikan perempuan yang pesakit yang kena tindih dengan makhluk tu, bila makhluk tu cuba untuk masuk dalam mulut dia, boleh dengar yang seakan-akan pesakit ni tadi tenat dengan dia seperti tercekik. Macam sesak nafas macam tu. Kemudian tiba-tiba perempuan ni tadi tersedar. Oh, rupanya benda yang dia nampak makhluk mengesot dekat dia apa semua tu tadi dalam mimpi. Tapi yang peliknya, punca kenapa dia tersedar pada mimpi tu ialah sebab pesakit depan dia tu memang betul-betul tengah tercekik tau, tengah sesak nafas. Lepas tu keadaan pun memang agak cemas sikit lah kan, dengan nurse datang apa semua. Lepas tu nurse pun buka lampu kan. Kemudian makcik yang tadi yang dia kata pelik tu kan, makcik tu menjerit lah. Makcik tu cakap dia minta tolong dengan nurse supaya halau saka belaan dia ni, sebab saka dia ni katanya telah pun mula mengganggu orang lain. Jadi nurse ni pun, diorang semua tak tutup lampu dekat dalam hospital, dalam ward tu sampailah ke pagi. Selepas daripada kejadian tu, dalam lebih kurang 2-3 hari selepas tu kan, perempuan ni perasan adalah waris kepada makcik yang tadi datang. Lepas tu dia pun jadi macam nak tahulah kan tentang makcik tu, sebab makcik tu kan macam suka tenung dia apa semua. Jadi dia tanyalah waris makcik tu macam mana apa semua. Lepas tu dia tanyalah tentang anak cacat yang makcik tu selalu sebut. Sebab dia katalah makcik tu suka merungut, cakap dia kat rumah ada anak cacat, dia nak balik cepat, macam tu kan. Lepas tu yang mengejutkan ialah bila waris tu bagi tahu dekat perempuan ni tadi yang sebenarnya maksud sebenar makcik tu tadi bila dia sebut dia nak balik rumah sebab nak jaga anak dia yang cacat tu ialah sebenarnya dekat rumah dia memang makcik ni dibela saka tau. Dan saka dia tu berbentuk seperti orang cacat ataupun budak cacat macam tu. Mereka ni pernahlah cuba untuk buang saka tu. Maksudnya cuba untuk memisahkanlah saka tu dengan makcik tu. Dah banyak sangat cara dia orang buat, tapi malangnya tak dapat. Maksudnya that's why lah benda tu sekarang bila makcik tu dekat dalam hospital apa semua kan, benda tu cuba untuk ganggu orang lain pula. Faham tak? Jadi lepas daripada kejadian tu memang perempuan tu kata yang dia ni jadi agak fobia lah untuk pergi hospital ke apa, sebab dia akan selalu ingat tentang kes yang mana dia nampak makhluk tu mengesot dekat dia apa semua kan. So sebenarnya kisah ni tak panjang pun, kisah dia berakhir macam tu je, agak simple. Tapi sebenarnya macam agak seram jugalah sebab ia melibatkan satu saka kan. Sebab biasalah saka ni adalah sesuatu yang kadang-kadang dia pilih orang kan. Dia macam berkenan dekat orang, dia nak orang tu. Faham tak? So siapa kat sini yang pernah mengalami masalah ataupun pernah ada cerita lah tentang saka ke apa, boleh korang kongsikan dekat Pika di bawah. Okay. So apa pun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Memang short and simple. Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, komen and share, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe
Dan jangan lupa juga untuk tekan butang notification so that every time Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi korang in my next video. See you soon. Bye.